Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma adfa' 'anal waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Terima kasih Yang Berusaha Yang Berhormat Datuk Haji Halidan Mat Daud selaku perantara majlis. Yang saya muliakan para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Saidina Ali Bukit Sekilau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita akan membincangkan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu aduhai umum. Begitulah kurang lebih. Alhamdulillah, kurang lebih 1 hari 4 jam 29 minit kita akan melangkah ke tahun baru 2021. Maknanya kita akan memasuki tahun ke 2021 mengikut perhitungan tahun Common Era ataupun Anno Domini AD. Dan kita juga bakal melangkah ke tahun ke 21 dalam kiraan milenium ketiga, iaitu 1000 tahun yang ketiga bermula 1 Januari 2001 berakhir 31 Disember tahun 3000, dan kita berada pada tahun ke-21 dalam abad ke-21. Maka sedar ataupun tidak, hidup kita begitu pantas bergerak. Sebab itu antara perkara yang kita rasakan betul berubah dan bergerak pantas adalah umur kita. Malam ni kita akan membicarakan tentang umur. Apakah perbezaan antara umur dengan usia? Ini masalah penggunaan bahasa Melayu. Kita banyak menggunakan umur berbanding dengan usia. Usia dan umur adalah dua perkara berbeza. Usia ini kalimat yang diserap daripada bahasa Sanskrit, iaitu Ayusha. Adapun umur ini serapan daripada bahasa Arab, iaitu umr. Umur adalah time frame ataupun duration of time, bermula daripada tarikh kita lahir sampailah tarikh kita meninggal nanti. Maka itu adalah umur kita. Adapun usia adalah masa yang kita kira daripada kita lahir sampailah time sekarang, waktu current, masa sekarang. Usia dia hanyalah sekadar angka biologis, sedangkan umur adalah pengisian terhadap usia itu. Sebab itu bahasa Arab dia menggunakan perkataan sinun dan umrun. Sinun dalam bahasa Arab dia ambil dari makna gigi. Gigi dia nak ukur haiwan umurnya berdasarkan gigi. Jadi gigi itu sinun, usia. Adapun umrun bererti makmur. Macam kita keterkaitan antara makmur, contohnya masjid. Masjid bagaimana yang katakan masjid terbaik? Masjid terbaik bila masjid itu dimakmurkan. Maka usia yang terbaik adalah usia yang dimakmurkan, umurnya itu.
Sebab itu dari keterikatan ini kita dapat lihat sinun dia sangat identik dengan fizikal, sedangkan umrun dia identik dengan apa yang kita lakukan dalam hidup untuk memakmurkan usia kita. Kurang lebih begitulah. Contoh, Nabi SAW dia wafat umurnya 63 tahun. Tapi kerana Nabi kita telah memakmurkan sepanjang usianya dengan kebaikan, maka dia masih hidup sampai sekarang. Namanya itu Imam An-Nawawi rahimahullah, meninggal tahun 1277, usia muda 45 tahun. Tapi kerana dia memakmurkan usianya walaupun sekadar 45 tahun, jasanya dikenang sampai sekarang. Siapa yang tak pernah dengar kitab Syarah Sahih Muslim, Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, Al-Majmu' dan macam-macam lagi. Sebab itu orang yang memakmurkan hidupnya dengan amal kebaikan, itulah yang terbaik sekali. Sebagaimana masjid terbaik, dia mesti makmur. Negeri terbaik, Darul Makmur. Dan orang yang usia terbaik, usianya itu dimakmurkan. Bila membicarakan tentang usia, dari segi angka, itu memang ada banyak jenis. Pertama, ada usia yang digelarkan usia kronologis, ada usia mental, ada usia biologis. Usia kronologis ini kita kira daripada start lahir sampai waktu hitungan semasa. Kalau usia mental, taraf kemampuan mental seseorang. Barangkali umurnya dah mencecah 70-80 tahun, tetapi dia young at heart. Gatal ada sikit lagi, dia ngacau orang tu ada sikit lagi. Walaupun umur dia 70, dia young old man. Mentalnya tu masih boleh bawa mesyuarat lah, tak tidur lah kalau bawa mesyuarat dengan dia. Ada usia biologis, dikira berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh seseorang. Usia biologi ni tak boleh nak cakap apalah. Bila umur meningkat, banyaklah perubahan pada paras rupa kita. Tetapi kata orang cerdik bandai, lelaki dia tua pada rasa, wanita dia tua pada rupa. Jadi orang perempuan kok mana pun dia tampal bedak, kita tahu usia dia tu berapa. Tengok lekuk pada tangannya pun kita tahu umurnya berapa. Kalau dah tangannya tu taruh air boleh minum, takkan nak ngaku muda. Tengok tangan tahu dah, gebu tu tak ada lah, tulang saja ni. Tapi lelaki tak, walau dah berkedut sekalipun, dia tua pada rasa. Kalau dia rasa dia muda, tetap muda. Tetap dia muda. Cuma satu perkara, para ulama salafus salih pantang orang tanya berapa umur dia. Jadi adab ini perlu dikekalkan. Tuan-tuan kalau jemput penceramah, ustaz, tuan guru mana penceramah, pengurusi sila buat homework awal sikit. Jangan baru terhegeh-hegeh masa itu, ustaz lahir bila, umur berapa. Ini tak ada adab. Ulama dulu tak suka ditanya tentang usia. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya berapa usia dia. Lalu dia jawab, laisa minal muru'ati an yukhbira ar-rajulu bisinnihi. Bukanlah satu akhlak yang bagus kalau seorang tu suka cerita pada orang berapa umur dia. Dia tak pernah cerita ke orang berapa umur dia. Imam Malik rahimahullah, orang tanya juga, ustaz umur berapa? Dia jawab, aqbil ala sya'nika, laisa minal muru'ati an yukhbira ar-rajulu bisinnihi. Saya faham maksud awak, tetapi bukan sikap yang bagus seorang menceritakan berapa umurnya. Orang pelik, tanya umur pun trigger juga, benda masalahnya. Li'annahu in kana saghiran istahqaruh wa in kana kabiran istahramuh. Kata Imam Malik, ulama macam kami, kalau umur orang tahu terlalu muda, orang pandang lekeh. Bodoh baru habis mengaji nak ngajar aku. Tapi kalau umur terlampau tua, nyanyo old school ni, patua berubah dah sekarang. Ini masalah. Maka ada profession tertentu yang memang tak sesuai diketahui berapa umurnya. Bercerita tentang usia dan umur ini juga, kata para ulama,
Usia manusia ini Allah kurniakan mengikut nisbah usia Nabi masing-masing. Sebab itu umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang, sebab para anbiya terdahulu umur mereka luar biasa panjang. Nabi Adam alaihissalam usianya 1000 tahun. Nabi Idris 865 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Hud 464 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishaq 180 tahun. Nabi Yaqub 137 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Ayub 93 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Nabi Daud 100 tahun. Nabi Isa Al-Masih 33 tahun di bumi. Kiraan yang di langit tak campur lagi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Sebab itu average usia kita mengikut Nabi kita. Sebab itu Nabi sebut a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umat aku umurnya hanya berputar sekitar 60 sampai 70, dan sedikit saja yang lebih daripada itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Maka tuan-tuan yang dah dapat usia lebih daripada yang disebutkan Nabi, ini rezeki. 70 ke atas, cecah 80, 90 rezeki. Dan kualiti hidup sekarang menyebabkan ramai orang yang boleh cecah super centenarian, umurnya hidup sampai 110 tahun. Dan ada juga yang semi super centenarian, hidup sampai 105 tahun. Tapi tidak ramai. Sebab Nabi sebut wa aqalluhum may yajuzu zalika. Rare lah. Ada, tapi benda antik, susah nak cari. Dan zaman sekarang boleh dikatakan mustahil manusia boleh menjangkau usia lebih daripada 155 tahun. Paling canggih pun teknologi menunjukkan usia batas akhir umur manusia moden paling tinggilah 125 tahun. Paling jogging sangat dah tu. Tak makan nasi lemak apa semua, bawa bersikal setiap hari Ahad, panjat Bukit Pelindung, habis ring 125 cc, bukan cc tu motor. Tapi walaupun umur tak panjang, tak adalah cecah 100 tahun ataupun 70, 80, walaupun umur umat Nabi kita ni pendek-pendek, tapi kebaikannya banyak. Mujur juga umat kita ini umur tak beratus tahun panjangnya. Kata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala akrama hazil ummah bi khamsi karamat. Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada umat Nabi kita ini dengan kemuliaan yang tidak ada pada umat lain. Innahu khalaqahu du'afa hatta la yatakabbara. Dijadikan umat Nabi kita ini tidak gagah perkasa sangat, macam Samson and Delilah yang gagah-gagah itu. Hatta la yatakabbara, supaya mereka ni kurang sombong dia. Yang kedua, khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna mu'annatut ta'am wasyirab wathiyabu alaihim aqal. Dijadikan fizikal umat Nabi kita ini kecil-kecil saja, supaya mereka itu jimat perbelanjaan dalam soal membeli pakaian, minuman ataupun makanan. Bayangkanlah kalau kita ini umat Nabi Adam. Nabi Adam itu sendiri besar, umatnya pun besar-besar. Sebab itu Nabi kita pernah cerita tentang fizikal ahli syurga. Kata Nabi, ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam situna zira'an fis sama. Ahli syurga nanti rupa mereka semua serupa dengan ayah toki moyang mereka, iaitu Nabi Adam. Tinggi mereka 60 hasta menjulang ke langit. Hadis riwayat Bukhari. Maka itulah tinggi Nabi Adam. Satu hasta 18 inci. Maka 60 hasta lebih kurang dalam 27.432 meter.
dibulatkan kepada 30 meter ataupun 90 kaki. 30 meter ni tara mana? Kalau kita andaikan setiap tingkat bangunan sekitar 10 kaki, maka ketinggian 30 meter ini sama dengan ketinggian bangunan 9 tingkat. Punyalah besarnya Nabi Adam AS. Berapa baju nak dibuat? Robinson tak sanggup menjahit baju besar itu. Mana nak tahu? Del Butik tak sanggup, besar tu ustaz ni 9 tingkat, tinggi sangat. Jadi itu hikmah, kata Ka'ab al-Ahbar. Yang ketiga, ja'alahum fuqara hatta yakuna hisabahum fil akhirati aqal. Dijadikan umat Nabi kita ini majoritinya miskin supaya cepat proses hisab mereka di hari kiamat. Yang keempat, ja'alahum akhiral umam hatta yakuna baqa'uhum fil qabri aqal. Dijadikan mereka umat akhir zaman supaya mereka duduk di kubur tidak lama. Dan yang kelima, ja'ala umuruhum qasiran hatta takuna zunubuhum aqal. Mereka diberikan umur yang tidak panjang supaya dosa mereka tidak banyak. Jadi adalah hikmahnya kenapa umur kita tidak terlalu dipanjangkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, membicarakan tentang umur ini memang bagus, sebab umur ini benda yang sangat mustahak. Tara mana mustahaknya? Dalam hadis daripada Ibn Mas'ud, Nabi pernah memberikan gambaran di akhirat. La tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamah min inda rabbihi hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergerak kaki manusia pada hari kiamat di depan Tuhannya sehingga dia ditemuduga soal jawab 5 soalan. Kalau dia lulus soalan-soalan ini, barulah bergerak ke fasa yang berikutnya. Apakah soalan-soalan yang ditanyakan? An umrihi fima afnah. Nombor 1 dia tanya, umurmu ke arah mana digunakan? Soalan pertama. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Usia mudamu ke mana kamu habiskan? Umur lagi. Yang ketiga, wa malihi min aina katasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga, duit kamu dari mana dapat, ke mana kamu belanjakan. Dan yang kelima, wa maza amila fima alima. Ilmu yang kau dapat, kau pergi mengaji, apa yang kau buat dengan ilmu itu? Adakah sekadar nakhoda buluh kasar jadi habis begitu saja? Jadi daripada 5 soalan ini, 2 soalan kait dengan umur. Baik itu umur mustahak, satu perkara yang sangat mustahak. Ulama bahaskan, ini hadis riwayat At-Tirmizi. Mengapakah daripada 5 soalan 2 daripadanya tentang umur? Pertama, umur ni sangat mustahak kerana umur adalah setiap hembusan nafas kita. Setiap nafas yang dihembus, sedut, embuh ini adalah umur kita. Dan ianya adalah nikmat yang tak semua orang dapat kecapi. Tak percaya gilah ke Bukit Setali, ke Bukit Ubi, tak ada dah. Geng-geng yang duduk di bawah tu tak ada dah. Dia dah tak dapat nak merasa menafas serupa kita ini. Maka sayang kalau seseorang itu dia mengembuhkan napasnya ataupun usianya pada benda yang tidak ada nilai untuk jadi pertaruhan di akhirat. Sayang. Sebab setiap helaan napas itu adalah umur kita. Sebab itu kalau kita melihat orang-orang yang berjaya, ini kita ambil contoh orang berjaya bab duniawi lah ya. Orang-orang yang berjaya bab dunia ini, kehidupan mereka semua dihabiskan untuk benda manfaat. Kalau kita nak ambil contoh para ulama, ini klise selalu kita dengar. Kita ambil orang-orang barat sekalipun, mereka akan habiskan masa pada benda-benda yang bermanfaat. Ini ciri orang berjaya. Ada satu buku, Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals. Ada satu buku dia mengkaji tentang tabiat orang-orang kaya seluruh dunia. Bagus buku ni kalau dapat kita baca. Kata penulisnya 67% daripada orang kaya-kaya di dunia ini,
Dia tonton televisyen dalam sehari selama 1 jam saja. Orang kaya-kaya, orang berjaya-berjaya, sehari sejam ataupun kurang. Kita sehari berapa jam tengok TV? Padahal tahap itu ya. Nengok Netflix hok jenis bersiri-siri, tak jadi kerja. Tak jadi kerja. 8 season. Layan jugalah benda dah pencen-pencen ni, tak ada kerja. Nengok Netflix 8 musim, sehari dia boleh habis. Tak tahu siang malam masak ke mana, anak ke mana, ngadak. Dan hanya 6% saja orang-orang kaya yang gemar tonton rancangan reality. Kita rasa tiap-tiap minggu menengok reality 4 jam. Orang-orang ni orang yang berjaya seluruh dunia ini. Dan dalam kajian itu mengatakan juga 78% daripada orang miskin menghabiskan masa berjam-jam tonton rancangan reality tiap-tiap minggu. Tak campur anak-anak kita hak main game, julen-julen nak biji mata main game. Ini kepala. Tak tahu dia main game ke atau dia digamekan oleh game. Game tu yang game kan dia. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, umur sangat mustahak dan akan ditanya oleh Allah sebab umur adalah masa. Dan Allah sangat particular dengan masa. Sebab itu masa ataupun waktu adalah benda yang sangat mustahak dalam kehidupan. Kata Benjamin Franklin, time is money. Masa ni duit. Duit saja. Kata orang Arab, al-waktu kas-sayf. Masa ni macam pedang. Kalau engkau tak potong dia, dia potong kamu. Justru itulah dalam Quran ada 4 surah Allah rekodkan namanya dengan nama waktu. Surah Al-Fajr, surah Ad-Duha, surah Al-Asr dan surah Al-Laili. Bahkan dalam Islam, majoriti ibadah semua dikaitkan dengan masa. Sembahyang 5 waktu mesti buat pada masanya. Kita katalah insya' 8.25. Habis sembahyang, balik rumah pukul 10. Tuan-tuan kata, aku nak sembahyang subuh lah. Berapa pula? Takut tak sedar esok. Tak boleh. Subuh tetap kena tunggu pagi esok. Dia ada timing dia. Itu yang dulu dia Kuantan, dia satu ajaran sesat. Tapi tangkap dah dia Jabatan Agama. Dia buat ajaran sesat. Dia kata kita ni sembahyang syirik. Berapa pula? Sembah jam. Dia kata sembah masa, bukan sembah Allah. Allah ni mana ada masa macam api hawa. Dia kata Allah ni 7-11, 24 jam, anytime nak sembah. Ramai pula mengikut. Saya ingat tuan-tuan yang dengar malam ni pun, ya tak ya juga. Macam betul aja pula. Sesat. Ini semua orang tafsir guna akal. Orang tafsir guna akal. Ini disiplin. Allah Ta'ala dia disiplin. Sangat particular dengan masa. Puasa hanya boleh buat bulan Ramadan saja. Dan Ramadan tu pula mesti timingnya mesti tepat. Kena mufti panjat bukit tengok betul. Dia ada timing dia. Nak berbuka lagilah timingnya. Tak boleh buka seminit cepat, terlampau lambat pun tak dibenarkan juga. Nak bayar zakat fitrah ada masanya. Tak boleh bayar zakat fitrah lepas pada sembahyang raya diselesaikan. Tak boleh, mesti sebelum sembahyang raya. Orang katanya apa strict sangat, apa SOP beri sangat. Disiplin. Allah Ta'ala yang nak ini disiplin. Hadza qanun, law is the law. Tak boleh buat apa. Disiplin masa. Raya ada penentuan. Manasik haji ada tarikhnya, ada waktunya. Tergelincir matahari sampai bila. Sebab itu umat Islam sentiasa dilatih supaya penting dan peka dengan masa. Baik itu jangan buang masa. Time is ticking. Kita pula di Malaysia ini umur bukanlah panjang-panjang sangat. Kalau buang masa kita rugi. Life expectancy di Malaysia sekarang ini dalam kajian statistik dikeluarkan, laki-laki purata umur average 73.2 tahun. Perempuan 77.6 tahun. Maknanya total life expectancy di Malaysia 75.3 tahun. Kita dalam ranking ke-71 dalam world life expectancy. Mana tidaklah tinggi pun, tak sampai 75 pun.
Dan kalau kita kaji secara jujur, dari kecil sampai umur 75 tahun, apa benda kita buat? Ini dipanggil memakmurkan usia. Tak banyak dapat kita buat. Daripada umur kecil sampai umur 75 tahun, tanpa kita sedar, kita banyak habiskan masa pada benda-benda yang kita tak sangka. Dalam kajian menunjukkan, kalau seorang tu daripada kecil sampai umurnya 75 tahun, tanpa dia sedar, dia telah tidur selama 26 tahun tanpa sedar, dengan nisbah 8 jam setiap kali tidur. Dan ada 3 tahun dikira dia bergolek untuk nak tidur saja. 3 tahun dia bergolek, daripada umur dia kecil sampai umur 75 tahun. Dan selama 8 tahun 4 bulan kerjanya hanya menengok TV saja, dengan nisbah tontonan selama 2.8 jam sehari. Dan dia habiskan masa selama 3 tahun tengok telefon saja, dengan nisbah 32 jam sebulan dia online. Dan 4 tahun 6 bulan untuk aktiviti makan dan minum, dengan nisbah 67 minit sehari dia makan. Dia buat lagi kiraan 235 hari untuk beratur saja. Ni pula musim-musim SOP, beratur saja. 235 hari beratur, 115 hari ketawa je kerja. 136 hari khas untuk seorang wanita bersiap dan bersolek. 46 hari untuk seorang lelaki bersiap. Dia kira sehari berapa you spend masa. Kira. Kalau kita hari-hari buat kajian begini, kita akan merasakan ruginya buang masa. Ruginya aku menghabiskan usia aku ini dengan benda yang tak bernilai ibadah. Rugi, itu saja, rugi. Walas, demi masa, semua orang rugi, kata Allah Ta'ala. Semua orang rugi. Ada satu kajian saya pernah baca, kajian Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian terhadap 3,000 responden. Dia buat kajian orang lelaki nengok orang perempuan berapa kali dalam sehari. Suka baca kajian-kajian begini. Nak nengok ke kita ni habis masa sebenarnya hidup ni. Kajian ni kajian orang buat betul-betul. Ada dia punya borang dia apa semualah. Kata mereka lelaki kebiasaannya menghabiskan 43 minit sehari memandang 10 perempuan berbeza. Maknanya dalam setahun dia memandang selama 259 jam khusus nengok perempuan saja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun. Khas untuk nengok perempuan. Maknanya kalau umur dia start 18 tu dah pandai gatal sikit lah, mungkin awal sikit lah. Lepas tu kita kira 18 lah, kira lebih lah sikit, 18 sampai umur 50, maknanya dia menengok perempuan selama 11 bulan 11 hari. Selama 37 tahun umur dia, dia khususkan setahun untuk nengok perempuan saja. Dan orang perempuan pula memandang 6 orang laki-laki 20 minit sehari. Ini ada kajian dia buat. Jadi orang perempuan dia tak pandang orang lelaki sangat, dia tak selok sangat. Mana orang lelaki lantak lah, kata ke perut berketul, dia peduli apa, dia tak pandang. Sebab yang cantik di mata lelaki-lelaki adalah wanita, makhluk ciptaan Allah terindah, ya, berbanding pokok, bukit apa semua lah, walau wanita lagi ciptaan Allah ni. Tetapi yang indah di mata wanita bukan lelaki-lelaki. Yang indah di mata wanita emas permata, handbag, benda macam tu lah, ya. Pulut dakak, tu lawa lah di mata dia. Disebabkan yang indah di mata lelaki-lelaki adalah wanita, sebab itu kita suka buat koleksi. Girlfriend dah sekian dah, isteri sekian dah, koleksi. Dan wanita disebabkan dia suka emas permata, pulut dakak dan macam-macam, dia buat koleksi benda itu. Ini falsafah lah, bukan semua orang. Ada orang dilahirkan lebih, betul, alhamdulillah, tak ada masalah. Kajian dia ini nak share. Dia kajian dia juga dibuat tentang kajian daripada Ohio State University. Dia kaji tentang orang lelaki setakat mana dia berfikir tentang seksual dalam sehari. Lelaki kebiasaannya berfikir tentang perkara berkaitan seks. Artinya bukan seksual semata-mata, perkara yang ada kaitan seks 19 kali sehari. Maknanya sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan fikir tentang tidur 11 kali sehari.
Perempuan pula hanya fikir tentang seksual hanya 10 kali sehari, fikir tentang makan 15 kali sehari, dan fikir tentang tidur 8.5 kali sehari. Okeylah tu, tak tu sangat ya. Tapi yang penting inilah, kalau kita buat nisbah, kita telah menghabiskan masa kita untuk benda-benda yang tak ada nilai. Bandingkan dan kita renungkan seumur hidup kita, berapa lama kita sembah Allah. Umur kita sekarang, kita buat kiraan. Sehari kita semayang 17 rakaat. Kalau 2 minit per rakaat, darab 17, baru 34 minit. Maknanya sehari kita semayang 34 minit. Sehari semayang setengah jam, rasa masuk surga Firdaus dah tengok ke muka tu. Confidence level tinggi, setengah jam je sehari. Dalam seminggu ada 7 hari. Sehari kita semayang total 34 minit. Makna dalam seminggu kita semayang 238 minit saja semayang seminggu. Dalam sebulan ada 4 minggu. Maka 238 minit seminggu, darab 4 minggu bersamaan 952 minit sebulan. Maknanya dalam setahun 952 minit sebulan kita semayang, darab 12 bersamaan 11,424 minit. Kita tukar kepada mod jam, maknanya 190.4 jam setahun kita semayang. Tukar kepada mod hari, mana kita semayang dalam setahun sebanyak 7.93 hari sahaja. Andaikan umur kita 60 tahun, tolaklah 10 tahun zaman nano, ambil 50. Maka hak 190.4 jam kita semayang dalam setahun, darab 50 bersamaan 9,520 jam. Dan 9,520 jam itu hanyalah bersamaan 396.7 hari saja. Mana umur kita sekarang, kita baru sembah Allah setahun saja. Nak rasa kita banyak manfaat masa untuk ibadah, mimpi. Tengok perempuan lagi banyak pada semayang. Inilah yang wajar kita muhasabah. Adakah usia kita telah makmurkan dengan benda-benda yang bernilai ibadah di sisi Allah? Baik itu Allah particular tentang masa, wal as innal insana lafi khus. Demi masa, kata Allah Ta'ala, semua manusia ni rugi semua. Rugi belaka. Rugi belaka. Masa kita banyak kepada benda-benda yang tak bernilai ibadah. Maka marilah kita esok insya-Allah memasuki tahun baru, umur kita pun, usia kita akan meningkat. Jadi apakah perkara-perkara yang wajar kita buat persiapan? Pertama sekali, memasuki tahun baru nanti, tuan-tuan janganlah minta panjang sangat umur. Kadar-kadar sudahlah. Berapa tahun lagi nak hidup? Kadar-kadar sudah. Minta yang terbaik. Ya Allah, beri aku usia yang barakah. Sebab Nabi memang tak benarkan kita minta umur terlampau panjang sampai nyusuh orang. Kalau awak umur panjang, sihat macam Sylvester Stallone, tak apa. Sihat macam Arnold Schwarzenegger, tak apa. Ini susah orang. Orang je tak boleh nak bergerak jauh sampai nak berkalar ke dia. Kita minta yang terbaik. Nabi ajar doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lemah, malas, penakut dan tua nyanyuk. Nabi suruh kita amalkan doa ini. Ya Allah, tua tak apa, jangan sampai nyanyuk. Nak buat macam mana tak mati-mati? Awak asyik doa panjang umur semua. Ya Allah, bagi aku yang terbaik usia. Bukan minta mati dah, tak berapa berani juga nak mati. Kita nak minta umur tu biar dalam keberkatan. Semoga dipanjangkan usia dalam keberkatan, ketaatan kepadamu ya Allah. Sebab itu Nabi SAW ketika dia mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu masa kecil, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Nabi doakan, ya Allah, banyakkanlah hartanya, ramaikanlah anaknya, panjangkan umurnya, tapi ampunkanlah kesalahan-kesalahan dia. Artinya umur panjang tapi mesti dimakmurkan dengan ibadah. Dia satu tabiat manusia ini,
Allah Ta'ala pun ada sebut dalam Quran, dia satu tabiat manusia ni, dia memang tak nak mati. Kalau boleh nak hidup panjang sama-sama. Dia tengok sambutan tahun baru 2021, dia tak nampak gaya mati aku tahun depan. Tak bagi dia, tak ada, ni selamat lagi 2021. Dia sentiasa berharap dan berangan dipanjangkan usia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka itu setamak-tamak manusia terhadap kehidupan dunia, dan halobanya mereka itu dalam kehidupan melebihi halobanya orang-orang kafir musyrik. Allah Ta'ala sebut, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Tiap-tiap manusia ni kalau boleh dia berdoa biar dia hidup 1000 tahun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Manusia itulah perangainya. Dia kalau boleh nak minta dengan Tuhan, ya Allah panjangkan umur aku 1000 tahun. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Memang ada dalam dunia manusia yang bagi dia umur panjang ni satu kemegahan. Kalau rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina, bagi mereka orang yang hebat dalam dunia mesti ada 3 perkara: Shio, Ho, Lo. Nombor 1 Shio, umur mesti panjang. Yang kedua Ho, harta mesti banyak. Yang ketiga Lo, ada kekuasaan. Mesti salah satunya umur mesti mau panjang. Baik itu Nabi SAW menegur orang yang telah Allah Ta'ala berikan usia yang melebihi daripada yang kota disebutkan antara 60 sampai 70, tetapi masih lagi bergelagat dan berkelakuan seperti orang muda. Nabi tak suka, sebab dia mesti merasakan bahawa kehidupan dia tu dah semakin dekat di penghujung. La yazalu qalbul kabiri syaban fisnatain. Kata Nabi, orang tua-tua, orang lama, orang pencen ni, hati dia tetap muda dalam 2 perkara, kata Nabi. Fi hubbi dunia wa tulil amal. Pertama sekali dalam bab cinta dunia. Masih lagi muda bab tu. Dia tak ada langsung nak kendur. Bab-bab cari tanah, beli tanah, jual tanah, masih ada lagi. Masih ada lagi. Dan yang kedua, panjang angan-angan, tulil amal. Panjang angan untuk panjang umur. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Padahal uban dah mula gugur, gigi dah mula bertabur, kulit dah mula kendur, mata dah mula kabur, rumah kata pergi, kubur kata mari. Ni bukan cerita orang sini, tempat lain di Kuala Lumpur, di mana-mana. Di sini semua okey belaka, tak ada masalah. Yang penting jangan buat kata orang kita kadar ke diri. Kadar ke diri. Well, you got to go, you got to go lah. Berapa lama lagi nak duduk? You got to go, you got to go lah. Ya Allah, berikan aku umur yang terbaik. Yang kedua, dalam memasuki tahun baru ini, dalam hal umur kita ini, jangan sekali-kali berangan nak jadi muda semula. Umur makin meningkat. Tahun depan ada yang cecah 5 series, ada yang cecah 6 series, ada masuk 7 series. Jangan merasakan masih lagi umur 20 tahun, 30 tahun zaman Pok Yeye. Tak jadi dah. Dah habis dah zaman rock kapok apa semua, tak ada dah. Awak dah makin melangkah ke hadapan. Habis dah. Jangan nak berangan jadi orang muda. Sebab itu Nabi SAW pantang dia paling besar orang tua yang ubah rupa dia jadi orang muda. Pantang betul dia. Ada satu hadis daripada Ibnu Abbas, Nabi menyebut, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bis-sawadi ka hawasilil hamami la yarihuna raihatal jannah. Akan ada sebelum kiamat nanti satu kaum yang kerja mereka dia cat rambut dia jadi hitam, dia kiwi rambut dia hari-hari. Hari-hari dia kiwi jadi hitam, dia dye rambut dia. Maka mereka ini la yarihuna raihatal jannah. Ini kata Nabi golongan yang takkan cium bau surga, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu pantang sangatlah tu. Kalau dah tak boleh cium bau surga, mana jangan datang dekat pun. Bukan tak boleh masuk, jangan datang dekat. Marah betul, tak tahu apa sebab. Nabi pantang betul orang-orang yang dah umur tua tapi tak kadar diri. Marah betul dia.
Cuma dalam bab kiwi rambut ni, saya panggil kiwi lah, dye rambut ini, ulama membahaskan kalau kita dye rambut kita selain daripada warna hitam, boleh atau tidak? Ini ada perbahasan. Jadi tuan-tuan bolehlah ambil pelajaran sikit. Nabi kata ulama, dia hanya larang dye warna hitam saja. Artinya kalau warna lain, no problem. Kalau tuan-tuan tergamuk lah, buh biru, merah, macam jalur gemilang, belah-belah, semangat patriotik. Dalilnya hadis daripada Jabir bin Abdullah, utiya bi Abi Quhafata yauma fathi Makkah wa ra'sahu wa lihyatuhu kasaghamati bayad. Sahabat bercerita, Abu Quhafah didatangkan pada hari penaklukan Mekah dengan rambut dan janggutnya yang berwarna putih seperti pohon as-saramah. Dia Abu Quhafah ini adalah ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia duduk di Mekah. Jadi masa Fathu Mekah, Nabi dan sahabat masuk ke Mekah. Masa tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam masa Fathu Mekah. Jadi dia ni bila dia dah masuk Islam, dia join pasukan Islam untuk pergi conquer balik Mekah. Rambut dia ni kata sahabat putih macam pohon as-saramah, macam pokok kekabu, pokok kapas. Putih, kan ada jenis orang uban putih seputih-putih. Nabi nampak pada jauh, ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Kata Nabi, ubahlah uban itu dengan sesuatu, tapi jangan buat warna hitam saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pelajaran daripada hadis ni, kata ulama, kalau tuan-tuan uban nak color boleh, jangan hitam saja. Bila nak color warna benda ustaz, bantailah apa color. Lagi boleh bawa semayang Allah lah, dan tergamuk lah, tak kutuk dia orang, tak viral dalam Facebook, sudahlah. Tuduh orang tu tak kado diri lagi, letih kita. Tapi molek pakai hina dia nampak bengkeng sikit. Sebab itu dalam fiqh, kalau kita kerja di sektor yang melibatkan enforcement, polis trafik misalnya, orang yang jaga kawalan atau sekatan jalan raya, orang yang jaga sepadan, makruh kalau mereka itu banyak uban. Sebab dia jaga penguasaan. Kerana uban ni menghilangkan kegerunan. Jadi digalakkan kepada orang yang melibat kerja nampak garang, berkuasa, ada uniform ini, kalau ada uban ni tutupkan. Tapi jangan buat warna hitam, buat warna lain. Ataupun tukar ke bahagian lain, bahagian siasatan terapi ke. Jangan duduk di bahagian di depan. Front line tak boleh. Dia mesti duduk bahagian takbiran saja. Sebab kalau terapi, misai putih, kening putih, saiban putih, dia tahan motor, budak cilok yang tua. Tua boleh. Orang tak gerun. Jadi bolehlah bubuh inai sikit. Jadi inai ni nampak garang. Lepas itu macam orang jual-jual kapet Pakistan apa semua ya. Kenapa dia bubuh janggut oreh, kening dia oreh, gerun. Kenapa dia kena gerun? Dah orang beli kapet tak bayar lagi. Berapa bulan tak. Dia nak pergi ambil duit tu, muka kena gerun sikit. Jadi orang tengok, tengok muka dia, orang jadi serun. Jadi bolehlah try pakai inai. Timbul persoalan, habis ustaz tak boleh doa ke minta panjang umur? Boleh, tak ada masalah. Tak kisah. Agama memuliakan orang yang panjang umur, asalkan umurnya itu diisi, dimakmurkan dengan perkara-perkara yang berkat dan mulia. Sebab itulah kita punya lagu hari jadi tak berapa syok. Orang Indonesia kalau dia lagu happy birthday, dia akan sebut panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Dia ada mulia, serta mulia, serta mulia. Maknanya panjang umur ada kemuliaan. Kita happy birthday tu cerita hari beranak ya. Selamat hari beranak, selamat hari kau beranak, itu saja. Muncullah P. Ramlee adalah ubah sikit. Allah selamatkan kamu
Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Ismin Ulam Raja, Allah terus meninggal pula Ismin Ulam Raja. Tak makbul doa. Jadi macam mana kita nak berkat umur? Umur yang barakah adalah umur yang dimakmurkan dengan amalan soleh. Bila diisikan dengan ketaatan, maka terbaiklah umur itu. Abdul Rahman bin Abu Bakrah radhiyallahu anhu cerita, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun? Qala man tala umruhu wa hasuda amaluhu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasul, dalam dunia ni siapa manusia the best, yang terbaik sekali? Nabi jawab, orang yang terbaik adalah orang yang tala umuruhu, umur panjang, wa hasuna amaluhu, umur panjang dan disertai dengan kebaikan. Artinya bergandingan, umur panjang baik pula dia punya pengisian. Qala fa ayyun nasi syarrun? Laki yang sama bertanya, siapakah pula orang yang paling buruk sekali? Nabi menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Yang paling tak bagus sekali adalah orang yang Tuhan bagi umur panjang tapi amalannya sangat buruk. Hadis riwayat Imam Ahmad. Memang dalam agama kita, setiap orang yang umurnya bertambah atau dipanjangkan oleh Allah, itu satu kemuliaan, darjat. Macam tuan-tuan sekarang, ada yang dah usia cecah 60-an, 70-an, 80-an. Ini kemuliaan. Apa sebab? Umur yang bertambah, maknanya pahala juga makin bertambah. Bila pahala makin bertambah, darjat makin tinggi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis yang kita nyatakan tadi, sahabat-sahabat bila bertanya siapa orang yang paling bagus sekali, adalah orang yang dia mengisi dia punya kehidupannya dengan benda-benda yang laisa ahadun afdalu indallah min mu'min yu'ammiru fil Islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Orang yang paling Tuhan sayang ialah orang yang Tuhan beri dia umur panjang dan dia gunakan untuk bertasbih, bertakbir dan bertahlil kepadanya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kerana setiap kali umur panjang, peluang buat ibadat bertambah. Kata Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia bercerita, ada dua orang laki-laki dari suku Khuda'ah. Dia datang kepada Nabi, dua-dua ni masuk Islam. Salah seorang daripada lelaki ni seorang yang aktif, buat program atau program di masjid, dia sampai ikut berperang, akhirnya mati syahid. Summa makasal akharu ba'dahu sanatan summa tuwfiya. Kawan dia yang seorang lagi, lepas member dia yang aktif ibadat ini meninggal, dia hidup setahun lagi. Dan selepas setahun, summa tuwfiya, dia pula meninggal dunia. Qala Talhah fara'aitu fil manam baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Kata Talhah, satu malam saya bermimpi nampak dua laki-laki ni duduk depan syurga. Dinampakkan di dalam mimpi. Fa kharaja kharijun minal jannah fa azina lilladzi tuwfiya al-akhiru minhuma thumma kharaja fa azina lilladzi istushhida. Tiba-tiba kata Abu Talhah, aku tengok ada satu orang dia keluar dari dalam syurga mengizinkan lelaki yang mati kemudian untuk masuk dulu. Padahal ditimbang antara dua lelaki ni, lelaki yang mati first itu amalan dia lebih banyak, sebab dia orang kuat masjid, buat program atau ceramah, agak macam kita lah, orang jenis aktif-aktif ni, sampai mati syahid. Tetapi bukan dia masuk dulu, yang mati kemudian dia masuk dulu, yang mati kemudian setahun kemudian masuk dulu. Lepas tu, lepas yang second ni masuk, barulah yang mati first ni baru masuk. Talhah pun bangkit dari tidur, dia merasa heran dengan mimpi ni. Dia pelik, apa pula si, kita panggil adik lah, kenapa adiknya dulu masuk, abang dia kan mati syahid apa semua. Lantas dia cerita pada Nabi, ya Rasulullah, saya heran, apa jadi gini. Dia cerita pada Nabi. Nabi sengih. Nabi dengar cerita, kata Nabi, min ayyi zalika ta'jabun. Kok mana yang kau pelik sangatnya? Yang pelik sangat tu apa?
Oh pelik lah. Hak pertama tu dia gini-gini. Apa pula hak second pula. Maksud tu patut bagilah hak mati syahid tu. Dia tu aktif bagus gini. Dah benda peliknya. Oh pelik. Sebab gini-gini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan?" Kan hak kedua tu dia masih hidup selepas tahun. Lepas hak pertama meninggal, dia masih hidup setahun. Qalu bala. Oh iyalah, dia meninggal setahun kemudian. Wa adraka Ramadan fasamahu wa shalla kaza wa kaza min sajdatin fi sana. Bukankah laki itu, kata Nabi, dalam masa setahun yang selepas itu dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, dia semayang tarawih, semayang malam, solat sekian banyak, sujud sekian banyak dalam setahun. Tidak begitu? Bala ya Rasulullah, of course ya Rasulullah. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Kata Nabi, jarak antara kedua mereka itu lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Hadis Ibnu Majah. Sebab dia ada setahun ekstra buat ibadat, sedangkan orang ni tadi dah simpan dah, tak ada apa-apa ibadah yang dia boleh buat. Sebab itu tuan-tuan yang umur panjang, rezeki kalau dimakmurkan, kalau tidak dimakmurkan, rugilah. Jangankan beza setahun, beza kematian 40 hari pun boleh mengangkat darjat kita berbanding orang yang dah meninggal. Kata Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ada satu kisah dua beradik, dia meninggal dunia dalam jarak masa 40 hari. Fadzukirat fadilatul awal inda Rasulillah. Maka para sahabat sibuklah bercerita tentang kebaikan arwah si abangnya yang meninggal terlebih dahulu sebelum adiknya. Faqala alam yakul akharu musliman? Qalu bala ya Rasulullah wa kana la ba'sa bih. Bila Nabi dengar geng-geng ni bercerita arwah abang ni hebat ni banding adik dia hidup lagi lah, abang ni gini. Nabi dengar, Nabi tak selesa. Alam yakun akharu musliman, adik dia tu Islam ke dah? Islam ya Rasul. Oh Islam okey lah. Apa masalahnya? Faqala Rasulullah, wa ma yudrikum ma balagat bihi salatu. Tahukah kamu, lepas abang dia meninggal, adik dia tu dia meraih darjat yang tertentu disebabkan semayang dia. Sahabat kata, semayang hak biasa-biasa buat tu naik darjat. Lah kata Nabi. Kok mana ya Rasulullah? Maka Nabi bacakan satu hadis. Yang hadis ni semua tuan-tuan hafal hadis ini. Kata Nabi, innama masalus salati kamasalin nahrin ghamrin azbin bibabin ahadikum yaqtahimu fihi kullu yawmin 5 marrat. Perumpamaan sembahyang adalah seperti sungai yang mana dia mengalir di depan pintu rumah kamu. Kamu terjun dan mandi dalamnya sehari 5 kali. Hujungnya Nabi tanya, agak-agak kalau sehari 5 kali terjun ada daki lagi ke tak? Tak ada ya Rasulullah. Itu baru sehari mandi. Kalau setahun, angguk semua. Maka itu baru beza 40 hari. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi umur panjang bagus. Persoalan, bagaimana nak mendapatkan umur yang terisi dimakmurkan dengan kebaikan? Ulama mengajarkan beberapa perkara. Pertama sekali, al-kalamut tayyib. Berusahalah untuk mengisi usia kita dengan menutur kata-kata yang baik. Al-kalamut tayyib. Bahasa mudahnya, jaga mulut, itu sajalah. Ataupun mengamalkan benda-benda yang baik dengan lisan kita ini. Misalnya memberi salam, mendoakan kebaikan, tabrik. Tabrik ini mengucapkan berkat pada orang. Contoh, tengok orang tu sihat, barakallahu fiik. Mendoakan keberkatan ini amalan salafus salih. Kita kena ikut. Orang Melayu kuranglah mendoakan. Sedangkan tabrik inilah doa yang terbaik untuk menjadikan saudara-saudara kita ini jauh daripada kena sihir ain, sihir mata. Sihir mata ni pula panjang pula perkiraannya sekarang. Dia ada satu sihir yang kena kepada kita disebabkan pujian dan kekaguman orang. Contoh, kita smart handsome, orang tengok smart awak malam ni, esok demam lah. Dia panggil sihir ain. Macam budak-budak kecil, baby lah, Allah comelnya demam budak tu. Dia sihir ain. Jadi bila kita nampak sesuatu yang mengkagumkan mata kita, tabrik, barakallahu fiik. Macam orang Arab lah, dia sama dia kalau jumpa, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Bukan sekadar kepada orang, kepada isteri sama juga. Tuan-tuan balik ni kan, tengok isteri, lawa pula malam ni, barakallahu fiik, doakan dia.
Kalau tak dia demam, tuan-tuan susah makan kedai, payah. Jadi kita doakan keberkatan. Kereta kita pun sama juga. Lawa kereta aku ni, barakallahu fiik. Kereta pun ada perasaan, jangan main-main. Tak percaya khabar nak jual lepas ni. Esok rosak dia. Ada perasaan, jangan main-main. Lepas tu dia ada air, hidup pakai air. Setiap makhluk mesti hidup menggunakan air. Kereta pakai air. Kecuali kereta canggih-canggih lah. Yang pertama, jaga mulut saja, kata ulama, insya-Allah berkat kehidupan. Yang kedua, al-mudawamah wal istiqamah. Sentiasa konsisten dan teguh pendirian dalam pegang teguh kepada agama ini. Mana apa nak jadilah, aku tetap berpegang teguh dengan agama. Istiqamah misalnya dalam pengambilan makanan-makanan. Istiqamah cari benda yang halal. Walaupun susah, terpaksa ke Bukit Goh nak mendapatkan daging yang betul-betul dipercayai, pergilah. Istiqamah dalam ke masjid. Walaupun masjid ada SOP, orang serabut kena bawa sejadah, bawa topeng, bagai-bagai. Doa pada Allah berikan istiqamah. Orang yang istiqamah, dia berkat umur dia, kehidupan dia. Yang ketiga, kata ulama, jadikanlah satu amalan untuk sentiasa bangun di awal pagi atau bangun pagi. Sebab orang yang bangun pagi, Nabi beri doa khusus untuk orang yang bangun pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatkanlah semua umat aku yang bangun waktu pagi. Ini doa ni sampai hari kiamat dimakbulkan. Mana-mana umat Nabi yang bangun waktu pagi, dia dapat keberkatan. Ini hadis riwayat Abu Daud. Baik itu kalau nak berjaya, jadilah morning person. Orang yang jadi morning person, insya-Allah berjaya. Tapi orang yang dipanggil game burung hantu, night owl ni, memang payah nak berjaya. Lepas tu kita alhamdulillah musim PKPP ni ada juga hikmahnya, kedai tak buka lama sangat, pukul 12 semua berambat nak tutup. Jadi kita ni kurang sikit dah, duduk sidai berembun sampai pukul 2-3 pagi. Ini bagus, morning person. Lepas tu pepatah barat ada mengatakan the early bird catch the worm. Burung yang paling awal bangun itulah yang akan berhasil menangkap cacing. Lepas itu kajian moden pun menunjukkan 90% tokoh korporat dan konglomerat hebat di seluruh dunia semuanya bangun sebelum jam 6 pagi. Kalau di England, tuan-tuan kalau bersekolah di England, dia ada buku latihan macam kita buku latihan sekolah. Macam Malaysia buku latihan kita belakang tu ada sipir 1 sampai 12. Di sekolah England dia ada satu falsafah Benjamin Franklin. Dia tulis itu early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Awal tidur, awal bangun akan menjadikan seorang itu sihat, kaya, cerdik. Jadi daripada kecil dia brainwash anak-anak dia orang supaya mesti tidur awal. Tuan-tuan yang pernah duduk England, pernah duduk London, payah nak cek kedai buka ke 11 malam ni. Disco dia 10.30 tutup dah. Kita jenis beronggi pukul 3 pagi. Mana duduk UK, London, sebab dia orang Jepun lagi lah. Walaupun dia ada club, kita tak nafi, tapi budaya mereka bangun pagi. Sebab itu CEO terbaik dunia, CEO Coca-Cola, Indra Nooyi, ada satu buku biografi dia. Tiap hari dia bangun pukul 4 pagi. Dia masuk office pukul 7 pagi. Melompat anak buah tengok dia awal masuk office. CEO Walt Disney, Bob Iger, tiap-tiap hari bangun 4.30 pagi. CEO Twitter, Jack Dorsey, tiap-tiap hari bangun 5.30 pagi. Tapi geng ni sebab tak semayang super kita, dia tak ada benda lah, bawa anjing berjalan tepi tasik, yoga, silat, benda gitu je lah. Tapi sayang kita dah lah tak kaya mana, lambat pulak bangun, tengah malam main game sampai pukul 3-4. Kau buat benda kau tak tidur, nak tengok siapa ketuk pintu malangkang, Assalamualaikum, kom. Oh, jaga syekh, baguslah. Bangunlah pagi, pergi ke kebun membuang duri, bawa bekal rendang ketupat. Kalau bangun meninggi hari, jangan dikesal hidup merempat. Mesti mau bangun pagi. Pesanlah pada anak cucu kita, bangun pagi, umur barakah. Sebagai kesimpulan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayo jangan kita persia-siakan usia dan umur kita. Apa tanda orang aniaya, waktunya habis sia-sia. Apa tanda orang merugi, waktunya terbuang tidak ada erti. Apa tanda orang terlaknat,
waktunya habis pada maksiat? Apa tanda orang yang malang waktunya habis dibuang-buang? Apa tanda orang khianat waktunya habis sampai lupa ibadat? Siapa suka membuang waktu, alamat hidup menjadi hantu. Siapa suka membuang masa, alamat hidup akan binasa. Siapa suka berlalai-lalai, alamat sekeluarga akan tergadai. Siapa suka bermalas-malas, seumur hidup hutang takkan lepas. Jika waktu tidak diingat, binasalah hidup dunia akhirat. Ayo hargai masa. Apa tanda orang berilmu, hidupnya pandai mengatur waktu. Apa tanda orang mulia, umurnya habis tak sia-sia. Apa tanda orang berakal, umurnya habis mencari bekal. Apa tanda orang beradat, umurnya habis ada manfaat. Apa tanda orang berakal, waktunya habis dalam beramal. Apa tanda orang berbangsa, hidupnya tahu menggunakan masa. Apa tanda orang beriman, waktunya habis pada kebaikan. Adat orang tahu waktu, mudanya tidak sia-sia, tuanya tidak menyalah, umurnya membawa faedah. Tanda orang yang tahu waktu terus berlalu, tahu musim ganti-ganti, tahu umur bertambah pendek, tahu yang baru berubah-ubah, tahu yang kuat beransur lemah, tahu yang muda beransur tua, tahu liang lahat sudah pun menganga. Kalau ke situ cara berfikir, usia kita yang akan kita tambah lagi pada tahun depan, insya-Allah akan jadi bermanfaat. Sesuai cerita masa pun dah tamat, dan jangan lebih-lebih sangat. Sekadar itulah saja sembang-sembang pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga Allah pelihara masjid kita, bandar kita, daerah kita, tanah air kita daripada musibah yang sedang melanda ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sa'ira biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war rakha واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ادفع عنا كل التعب الشديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية Pahang Darul Ma'mur وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.